مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita dapat bersama-sama lagi sekali untuk mempelajari ataupun memahami tentang dosa-dosa besar, supaya kita dapat menghindarkan diri daripada melakukan dosa-dosa besar ataupun sebarang lintasan ataupun perkara-perkara yang boleh membuatkan kita rasa ambil ringan terhadap dosa-dosa besar. Jadi segala perkara ni sama ada kita dapat mengelakkan daripada dosa besar ataupun dapat mengelakkan daripada perkara-perkara yang boleh membawa kita kepada dosa-dosa besar. Hukum dari segi kaedahnya, kullu ma yuaddi ila haram fahuwa haram. Segala benda yang membuatkan, yang membawa kepada kita boleh melakukan satu perkara yang haram, satu perkara yang dosa, maka segala perkara yang membawa kepada itu pun termasuk dalam kategori haram juga. Dan ada juga pendapat mengatakan perkara-perkara itu termasuk dalam dosa kecil, tetapi bila membuat perkara dosa besar itu sendiri baru dia terlibat dengan dosa besar. Walau apa pun, kita mohon daripada Allah SWT semoga kita bukan sahaja terhindar daripada melakukan dosa besar secara asasnya, tetapi juga kita mohon daripada Allah SWT kita terhindar daripada perkara-perkara yang boleh membawa kepada dosa-dosa besar. Dan kita juga mohon daripada Allah SWT kita ini, supaya kita ini tidaklah menjadi hamba Allah SWT yang sentiasa melakukan dosa-dosa kecil. Semoga Allah SWT dengan zikir-zikir kita, dengan segala amalan kita, Allah menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Allah bagi kita kekuatan dan ingat supaya kita sentiasa bertaubat dengan taubat nasuha terhadap dosa-dosa yang mungkin kita telah lakukan yang perlu kepada taubat nasuha. InsyaAllah, Alhamdulillah, hari ini kita sambung. Kita dah baca dah hari itu tentang macam mana keadaan dan gambaran yang disebut. Di antaranya ada banyak-banyak lagi hadis yang cerita tentang teruknya balasan terhadap orang yang tak bayar zakat ini. Dan Imam Az-Zahabi memilih satu dua perkara yang berkaitan dengannya yang kita baca dah sesi lepas, yang mana harta benda itu akan datang dalam bentuk yang menyerupai ular yang tua, yang hodoh, yang teruk, yang seram keadaannya, sehingga orang yang memiliki harta dekat atas muka bumi yang tidak melaksanakan tanggungjawab zakat ni itu terpaksa memasukkan tangannya ke dalam mulut ular itu, sehingga ular itu menggigit tangannya dengan gigitan yang kuat. Maka itu orang kata apa, dengan harapan mendatangkan keinsafan kepada kita, supaya kita tidak tergolong dalam golongan orang-orang yang tidak membayar zakat. Kita tergolong dalam golongan orang-orang yang pertama yang membayar zakat, dan juga orang-orang yang sentiasa melakukan amalan-amalan sedekah dan infak dan wakaf yang lain. Semoga harta kita suci dan ia juga boleh menjadi amal jariah kepada kita. Kita terus kepada perbahasan yang seterusnya, yang mana Abu Bakar As-Siddiq, siapa-siapalah yang belajar dulu di peringkat, saya tak ingat, rasa silibus tingkatan 4, tingkatan 5 dah sebut sikit lah, tapi siapa yang masuk tingkatan 6 ada silibus inilah tentang pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, tentang pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, yang mana dia adalah khalifah yang pertama selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara kriteria ataupun dasar utama semasa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq adalah memerangi orang yang tidak membayar zakat, dan juga memerangi ahlul riddah, ataupun kita kata orang-orang yang murtad ataupun keluar daripada Islam ataupun kembali kepada agama asal yang bukan Islam selepas mereka memeluk Islam. Jadi kita tengok dekat sini Imam Az-Zahabi dia buat mari hadis
Dia buat meriwayat hadis, kita panggil asar lah. Asar ada yang membezakan di antara hadis dan asar dan khabar. Yang ini adalah kata-kata Abu Bakar As-Siddiq. Kata-kata Abu Bakar As-Siddiq. Imam Az-Zahabi dia kata waqad qatala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mani'iz zakah wa qala wallahi law mana'uni 'anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Laqataltuhum ala man'iha. Kalau baca ayat hadis ini, hadis khabar yang datang daripada Abu Bakar As-Siddiq, kita tak katalah au kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebab ia bukan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia adalah kata-kata Abu Bakar As-Siddiq. Terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ahmad, dan hadis ini sahih, isnad dia sahih, maka ia menjadi sandaran. Sebab kalau kita tengok di antara sumber perundangan di dalam mazhab Maliki dan satu dua mazhab lain lagi, dia tak sama macam dalam mazhab Syafi'i lah. Qaulus sahabi, kata-kata sahabi dia merupakan sumber perundangan. Dalam mazhab Syafi'i tak ada. Dia dalam mazhab Syafi'i di antaranya adalah istishab, masalihul mursalah. Dan di dalam mazhab Maliki dia ada sadduz zara'i', amal ahlul Madinah, qaulus sahabi. Dan sebahagian daripada ulama mengatakan ijma' itu adalah ijma' para sahabat, dan ada banyak lagi perbahasan tentang ilmu usul fiqh. Saya tak pasti sebab ada tak pelajar ilmu usul fiqh. Kalau tak ada, kena belajar sikit lah, ambil lah, panggil lah ustaz mana-mana kan, belajar sedikit kitab usul fiqh, supaya kita faham perbahasan-perbahasan di dalam fiqh dan sebagainya, supaya kita lebih tenang, lebih terbuka, lebih faham bagaimana ulama-ulama mengeluarkan hukum. Jadi itu di antara perkara-perkara yang kita perlu belajar jugalah untuk meningkatkan kefahaman kita, menambahkan hikmah di dalam kita berdakwah. Hadis ini sebenarnya dia panjang. Dia panjang sikit lah. Dia panjang sikit. Tetapi Imam Az-Zahabi dia ambil ujung sikit. Tapi saya perlu juga mendatangkan sebab urut ataupun hadis itu secara sempurna sikit. Dalam hadis ini dia kata, wallah law mana'uni. Abu Bakar As-Siddiq dia kata, demi Allah, kalaulah mereka itu apa? Mereka yang tak bayar zakat lah. Mereka yang tak bayar zakat. Law mana'uni 'anaqan. Law mana'uni 'anaqan. Kalaulah mereka itu, mereka yang tak bayar zakat ini melarang aku ataupun menghalang aku daripada aku menyuruh ataupun memfardukan, bukan Abu Bakar memfardukan, tapi melakukan enforcement lah, penguasaan terhadap mereka untuk mereka membayar zakat, walaupun seekor unta, seekor anak kambing betina. Ada satu riwayat lain lagi, dia kata aiqalan. Aiqalan ni maknanya tali yang mengikat kambing tu, walaupun setara tu. Maksudnya kalaulah mereka melarang aku daripada mengambil hak, contohnya seperti anak kambing betina ini, kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka dulu telah bayar, telah bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai zakat, laqataltuhum ala man'iha, maka aku akan perangi mereka dengan sebab mereka melarang aku ataupun dengan sebab mereka tidak membayar zakat apabila aku menjadi khalifah. Apabila aku menjadi khalifah. Jadi kita kena tengok balik keadaan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq ini terkenal dengan memerangi orang yang tak bayar zakat, memerangi orang yang murtad. Kita tengok sejarah, momentum kadang-kadang ialah tak samalah Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tak samalah. Nabi Muhammad SAW akhlaknya, akhlak para sahabat pun bagus sangat-sangat, tetapi nak bezakan dengan Nabi, memanglah Nabi lebih bagus lagi. Nak bezakan dengan Nabi lagi bagus caranya dan sebagainya. Tetapi sebaik-baik generasi selepas Nabi adalah para sahabat dan seterusnya para tabi'in. Maka kalau kita tengok hadis ini secara penuh, dia kata selepas Nabi SAW wafat, wa kana Abu Bakar ba'dahu wa kafara man kafara min al-Arab,
tak ada dalam terjemahan tu, tapi ini sumber lain dalam Ad-Durr As-Saniyah. Dia kata telah kufur bila Nabi SAW telah wafat. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengambil alih tampuk pemerintahan Islam sebagai khalifah. Maka bila Abu Bakar ambil, maka ada di kalangan orang-orang yang masuk Islam, kembali kepada Islam pada zaman Nabi ini, mereka kufur. Mereka keluar daripada Islam. Mereka keluar daripada Islam. Umar berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq bila melihat Abu Bakar As-Siddiq ini memerangi orang-orang yang tak bayar zakat, orang-orang yang murtad ini. Dia kata, kaifa tuqatilan nas? Bagaimana kamu nak perangi mereka ini? Umar tanya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Mereka ni kan para sahabat. Umar tanya, bagaimana kamu nak perangi mereka ni? Mereka ada yang kufur, ada yang murtad, ada yang tak bayar zakat. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Umar kata, Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam dah kata dah, yang hadis yang kita dah baca sebelum ni, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Nabi dah kata dah, aku disuruh untuk memerangi manusia sehingga mereka menyebut, mereka bersaksi la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah, siapa-siapa yang kata la ilaha illallah faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqihi. Siapa-siapa yang kata la ilaha illallah, mengucap la ilaha illallah syahadah, mereka telah terselamat daripada aku, darah, harta mereka, diri mereka, kecuali dengan hak. Wa hisabuhu 'ala Allah Ta'ala, dan perhitungan yang lainnya adalah berdasarkan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar kata apa? Bila Umar baca hadis itu, Abu Bakar kata, wallahi la uqatilanna. Wallahi, demi Allah aku akan perangi mereka. Abu Yaman dia kata apa? La aqtulanna man farraqa baina as-salati waz-zakah. Abu Yaman dia kata, aku akan perangi siapa-siapa yang membezakan di antara salat dan zakat. Fa inna zakat haqqul mal. Salat itu hak Allah Taala dan zakat itu adalah hak harta. Lepas inilah barulah datang kata-kata Abu Bakar As-Siddiq itu. Wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasul sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Itu hadis dekat situ. Panjang tadi kan, riwayat tadi, hadis tu dekat situ. Potongan yang ada dekat dalam kitab Al-Kabair ni dekat situ. Selepas daripada itu, Umar jawab apa? Umar kata, qala Umar, فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه للقتال فعرفت أنه الحق. Bila dengar Abu Bakar bersungguh-sungguh akan memerangi orang yang tak bayar zakat ini, Umar kata, maka demi Allah, aku tak lihat kecuali Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla telah mencerahkan ataupun memberi ilham dan sokongan kepada hati, dada Abu Bakar As-Siddiq itu untuk memerangi mereka. Dan aku mengetahui pada ketika itu bahawa Abu Bakar berada di dalam kebenaran. Itu sebab Abu Bakar ini bukan senang. Pemerintahan Umar pun susah juga mengikut konteks-konteks yang tertentu. Osman, Ali. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq ini mendapat tamparan pertama selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ramai orang mungkin sebelum ini beriman sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi dah meninggal, mereka kufur. Cerita tentang Umar Al-Khattab juga, bagaimana Umar Al-Khattab yang sayang sangat dekat Nabi, orang lain pun sayang kat Nabi juga, sahabat juga sayang kat Nabi, tapi Umar Al-Khattab ini dengan garang itu, mungkin dia tak boleh nak kawal bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Abu Bakar As-Siddiq dia kata apa dekat Umar Al-Khattab? Dia kata, in ta'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Kalau kamu beriman, kalau kamu menyembah Muhammad, memanglah Umar tak sembah Muhammad, tapi Abu Bakar As-Siddiq nak bagi tahu, kata kalau kamu iman itu bergantung kepada Muhammad yang hidup itu, maka Muhammad dah meninggal, dah wafat. Nabi Rasulullah SAW dah wafat. Wa in kunta ta'budallah fa inna Allah hayyun la yamut.
kalau kamu menyembah Allah SWT, sesungguhnya Allah Maha hidup, tidak mati. Tengok bagaimana saling membantu di antara Umar Al-Khattab, Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan-keadaan getir. Masing-masing mungkin diuji dengan rasa tidak tahan dengan kewafatan Nabi SAW. Tapi ketika itu nampak Umar agak rasa sedih mungkin, tak kawal, tak boleh nak kawal. Abu Bakar bantu, bagi motivasi, tenang kembali, memperbaiki kembali keadaan keimanan dan sebagainya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tengok bagaimana Umar Al-Khattab karakter dia, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq karakter dia. Jadi bila Abu Bakar As-Siddiq ini mengambil tampuk pemerintahan selepas Nabi SAW wafat, maka tamparan pertamanya adalah orang tak bayar zakat. Di antara tamparan besarnya juga adalah, yang paling utama adalah orang keluar daripada Islam. Maka inilah benda yang menjadikan bukti ataupun dasar bahawa siapa yang tak bayar zakat itu merupakan satu perkara yang besar di dalam Islam. Sebab Abu Bakar As-Siddiq tidak membezakan pun di antara siapa yang tak bayar zakat dengan siapa yang tidak mengucap, tidak solat. Maka di dalam satu perbahasan dia kata siapa yang tak bayar, dia kata tak boleh membezakan. Tak boleh kita nak katakan aku taat kepada Allah SWT sahaja tapi aku tak taat Rasul. Tak boleh. Sebab taat kepada Allah Ta'ala itu memerlukan kepada taat kepada Rasul. Kalaulah ada yang kata aku dirikan salat tapi aku tak tunaikan zakat, Allah kata apa dalam Quran? Wa aqimus salata wa atuz zakah. Siapa yang kata aku bersyukur kepada Allah tapi aku tak bersyukur kepada mak ayah aku, Allah kata apa dalam Quran? Anishkurli wali walidaik. Supaya engkau bersyukuri kepada aku, Allah Ta'ala, dan juga kepada ibu bapa kamu. Maknanya kita ni Allah ajar supaya seimbang. Maka hak Allah SWT mengucap 2 kalimah syahadah, salat itu hak Allah SWT, maka zakat itu hak harta supaya tersebarnya rahmat Allah SWT datang muka bumi. Siapa yang solat sahaja tapi tak bayar zakat, dia tidak sempurna. Maka itu di antara perbahasan-bahasan nak menunjukkan zakat itu berada di atas satu dasar yang kukuh, yang kuat supaya kita jaga. Jadi siapa-siapa yang tak bayar zakat merupakan dosa besar. Ini di antara dalil-dalil, sumber-sumber qiyas-qiyas yang diperlukan oleh para ulama untuk ijtihad tentang zakat. Yang tak bayar zakat ini adalah orang yang melakukan dosa besar. Allah kata apa dalam Quran? Allah kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah kata wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamati walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dan janganlah seseorang daripada kamu itu mereka-mereka yang bakhil itu menyangka-nyangka bahawa apa sahaja yang mereka dapat, apa sahaja yang Allah bagikan kepada mereka dari segi kelebihan, harta benda, kekayaan itu adalah apa? Adalah baik bagi mereka. Kalau mereka bakhil dengan apa yang Allah bagi kepada mereka itu, bukan dengan apa yang Allah bagi kepada mereka saja, tetapi bakhil. Allah nak tekankan kat situ wala yahsabannal ladzina yabkhalun, yang bakhil, yang tak bagi, yang kedekut. Bila dalam bab harta dia ada tingkatan, ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib adalah zakat, yang sunat itu adalah infak, wakaf dan sebagainya. Maka Allah kata janganlah orang-orang yang bakhil tentang apa yang Allah dah bagi kepada mereka itu, menyangka dari segi nikmat itu, dari segi harta benda itu, menyangka bahawa perkara itu adalah baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, bahkan perkara itu, bakhilnya mereka itu adalah satu perkara yang jahat ataupun satu perkara yang buruk, satu perkara yang teruk bagi mereka. Sebab apa? Sayutawwaquna, mereka akan dibelenggu, akan dikalungkan, akan diseksa nanti dengan apa yang mereka bakhilkan itu.
dengan apa yang mereka bakhilkan dengannya itu. Pada bila? Pada hari kiamat. Dekat dunia mungkin mereka boleh lari dengan kekayaan mereka. Mereka tak bayar zakat, mereka kedekut dan sebagainya. Mereka boleh lari dengan kereta-kereta mewah mereka. Mereka boleh lari dengan segala benda yang mereka rasa. Mereka boleh lari daripada manusia yang memohon daripada mereka sedikit wang ataupun sedikit kekayaan untuk mereka hidup. Tetapi di hari kiamat tak ada tempat nak lari. Mahsyar itu bukan bukit bukau, dataran. Tak boleh siapa pun lari. Bagaimana keadaan pada ketika itu mereka nak lari dengan harta benda mereka? Mereka bukan bawa harta mereka masuk dalam kubur dan sampai kepada mahsyar. Di pada mahsyar tidak ada apa pun yang tinggal kecuali harta-harta mereka ini datang seperti mana hadis yang kita baca tu, datang dalam bentuk yang teruk untuk memberi pengajaran kepada mereka pada hari kiamat. Walillahi mirathus samawati wal ard, dan bagi Allah SWT lah kembalinya segala perkara, segala kekayaan yang ada di atas langit, langit-langit dan bumi. Segala benda yang mereka rasa mereka punya di atas muka bumi, carilah harta banyak mana pun, bila mereka mati, ke mana pergi harta benda tu? Sebab ianya adalah milik Allah Ta'ala. Allah bagi kita pinjam. Tak ada agreement yang kita bertulis, tetapi agreement syahadah. Agreement tentang harta yang Allah bagi kat kita itu sebagai pinjaman itu adalah agreement syahadah. Itu la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah agreementnya. Itulah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila Allah dah bagi, dia ada syarat-syarat dia. Bukan Allah tak bagi kita makan sambil kembung-kembung perut dah. Habis dah besar tara ni dah kita makan segala nikmat yang Allah bagi dekat kita. Kan? Allah suruh kita bayar sikit je. Tak luak mana pun harta benda yang Allah bagi kat kita tu. Tapi kita ingkar. Semoga kita terhindar daripada menjadi golongan-golongan seperti ini. Wallahu bima ta'maluna khabir. Maka Allah Maha mengetahui. Maka Allah Maha mengetahui. Kata Maha mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Sebab kadang-kadang ada orang bab zakat ni harta kita je yang tahu. Harta ni kita je yang tahu. Ada berapa banyak dalam bank orang lain, kita tak tahu. Kita tahu tak orang tu bayar zakat ke tak bayar zakat. Yang mungkin kita boleh detail adalah jabatan-jabatan ataupun organisasi-organisasi yang ada slip gaji. Itu sebab berlakunya potongan gaji, pindah kepada Pusat Zakat Negeri Sembilan, pindah kepada Pusat Zakat Selangor, pindah kepada Pusat Zakat Negeri, ada infak-infak yang tertentu dibuat. Kalau perkara itu boleh dikesan, maka tak boleh nak lari lah. Tak boleh nak lari. Tapi ada orang yang kerja sendiri ataupun ada orang yang kerjanya tetap tapi ada sumber-sumber kewangan yang lain sehingga melayakkan dia mengeluarkan zakat tapi dia tak keluarkan zakat. Maka Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Boleh sorok dekat dunia, tapi tak boleh sorok di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala itu mengetahui sama ada kita zahirkan ataupun kita tidak zahirkan. Okey. Ibu bapa, kejap saya tengok ada soalan ni. Kejap. Okey, Ustaz, mazhab lain ada bayar zakat ke? Mazhab lain pun semua mazhab zakat wajib. Zakat ini wajib sebenarnya, cumanya dari segi perbahasan dia akan jadi berbeza. Zakat ini semua wajib. Zakat fitrah wajib, zakat perniagaan wajib, zakat pertanian wajib, zakat peternakan wajib, zakat emas perak wajib. Yang perkara-perkara wajib tu dah masuk dalam bab fiqh lah. Saya nak cerita kat sini jadi panjang lagi pula nanti. Bagi orang-orang yang pakai emas, dekat yang dia ada emas, cuba cek balik berapa jumlah dia dan cek kena bayar zakat ke tak. Kena bayar zakat. Zakat KWSP dan sebagainya ada sekarang ni, kata tabung haji dan KWSP, kalau tak silap saya dia dah dipotong, dah dikira dah zakat dan sebagainya, dia pastikan yang tu dulu. Lepas tu zakat ternakan, zakat duit kita yang banyak-banyak mungkin pension dan sebagainya duduk dalam akaun tu, kena tengok dah cukup haul ke belum, nisabnya macam mana, kena bayar zakat. Lepas tu itu perkara-perkara yang wajib.
perkara yang sunat macam saya kata tadi lah, infak, di jalan Allah SWT, sedekah, wakaf dan sebagainya, hibah dan sebagainya, itu terpulanglah, itu perkara-perkara yang sunat dari segi amalan ataupun ibadat harta. Cumanya dalam mazhab-mazhab lain, dia mungkin terdapat perbezaan-perbezaan dalam bab furu', dalam bab cabang zakat, contohnya haulnya, contohnya berapa jenis-jenis haiwan itu, umurnya macam mana, kan? Jadi kalau macam unta daripada umur 2 tahun nak masuk ke 3, bawah tu tak cukup, tak boleh bagi zakat lagi. Dan adalah syarat-syarat tentang tentang zakat itu, dekat situlah perbezaan-perbezaan di antara mazhab-mazhab. Tetapi kewajipan membayar zakat itu semua ijma' para ulama, semua mazhab. Okey. Redha ibu bapa, redha Allah. Redha ibu bapa adalah redha Allah bergantung kepada apa yang ibu bapa suruh. Nanti kita akan masuk kepada dosa besar yang akan datang adalah derhaka kepada ibu bapa ni, kita tengok nanti. Sebab kadang-kadang taat kepada ibu bapa itu solid, memang kena taat, tetapi selagi mana ia tidak menyuruh kepada maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bab maksiat kepada khaliq. Okey. Zakat salah satu rukun Islam, betul. Emas yang sedang kita pajak di arwah nur kena bayar zakat. Kalau pajak ni dia termasuk dalam bab kena tengok balik bahasan fiqh, dia termasuk dalam bab hutang tu sebenarnya. Sebab kita pajak tu biasanya hutang, kan kita berhutang, kita ada konteks agreement hutang, kalau ada duit nanti kita ambil balik. Tapi kalau macam kita dah ada duit tapi kita tak kita bos juga, yang tu kenalah. Tapi kalau kita memang berhutang dalam konteks hutang, dia ada bahasan lain lah, kena pastikan dulu. So orang pajak ni biasanya dia sandar, dia macam cagaran, betul tak? Dia macam cagaran. Cagaran ni lebih kepada nak berhutang, dia ada hutang. Jadi dekat situ ada konteks lain lah, sebab zakat dengan hutang ni adalah bahasan-bahasan dia lain. Saya ada ustaz-ustaz fiqh dah dekat sini, dekat dalam sepak ada kan, mungkin boleh tanya dia lebih detail insya-Allah. Ya, Puan Kalsum Muhammad. Ada soalan ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak buat pertanyaan. Okey, contoh yang Ustaz, kita bekerja dan ada EPF. Lepas tu kan sehingga 55 kita boleh keluarkan duit kita yang di bawah 55 sehingga kita capai 55. Tapi saya masih bekerja dan saya tak keluarkan sehinggalah saya pencen pada umur 57. Okey. Apabila saya dah maksudnya saya dah berhenti, so saya beranggapan itu dah menjadi milik saya. So saya keluarkan zakat masa usia 58. Bayar zakat yang dalam EPF tu lah. Tetapi yang setakat 50 lebih 55 sehingga 57 tu, saya perlu bayar zakat tak, Ustaz? Okey, pencen 55. Tak, kita EPF kan, kita ada sehingga 55 kita boleh keluarkan dan sehingga 60 kita boleh keluarkan. Yang 55 tahun dan sebulan sehingga 60 tahun kita boleh keluarkan apabila capai 60. Tapi yang sampai 55 tu kita boleh keluarkan apabila kita sudah capai 55 tahun. Okay, bermakna kita dah boleh keluarkan, tapi saya tak keluarkan lah. Sebab apa? Saya masih bekerja dan tak perlu keluarkan sebab ada gaji. Tetapi selepas 50 saya ambil pencen sukarela daripada 57. Jadi yang antara 55 tahun lebih tu sampai ke 57 tu perlu tak saya bayar zakat? Sebab saya ada withdraw pada 58. Okey, kalau ada withdraw yang pertama sekali, kalau ada dia yang pertama sekali, saya tak pasti yang ni sebab hari tu saya ada terbaca yang KWSP dah tukar ke dalam akaun Islam tu, Islamik. Dia ada 2 akaun kan sekarang ni pilihan kan. Siapa yang dah tukar ke Ustaz, minta maaf yang masukkan sebagai Islamik tu, yang syariah tu ya adalah pilihan kita untuk memilih, maksudnya dilaburkan yang lead to Muslim, yang syariah legal punya investment lah.
Bukan yang maksudnya bukan yang dilaburkan ke yang macam itulah. Okay. Itu dari segi tu. Maksudnya kalau misalnya tabung haji memanglah saya dah tak perlu nak bayar sebab memang tabung haji automatically dia deduct lah for Tidak the zakat. Okay. yes. But then for EPF ni saya itulah muskil sebab pada 58 setelah saya pensi 57 tu saya bayarlah zakat. Lepas tu yang saya nak tahu yang selepas 55 sampai 57 yang merupakan sudah menjadi hak kita, di mana kalau misalnya kita nak keluarkan dah memang boleh keluarkan. Adakah walaupun saya tidak keluarkan, adakah perlu saya bayarkan zakat? Sebab banyak tu ustaz, saya takut nanti kemudian faham. Yang itu yang saya nak bagi tahu tadi. Sekarang ni saya pernah terbaca dulu tapi saya tak pasti macam ni kalau SP buat, sama ada dia buat macam tabung haji atau tidak. Sebab dulu ada request daripada pencarum supaya duit-duit yang di dalam EPF yang dah dapat consent untuk pindah kepada akaun Islamik, pertama dia akan invest kepada pelaburan-pelaburan yang syariah compliance. Yang kedua, tak silap saya itu saya takut istilah tu sebab saya minta rujuk balik. Sama ada mereka ada minta, sebenarnya pencarum-pencarum ada minta supaya urusan zakat harta ini diselesaikan macam tabung haji buat. So kalau dah selesai, dah confirm, kalau SP kata siapa-siapa yang pemilik dan pencarum dalam Islamic punya account dah jadi macam tabung haji, maka kita tak perlu risaulah. Sebab selagi mana dia duduk dalam ruang kawalan KWSP, dia dah jadi macam tabung haji. Cumanya kalau benda tu tidak berlaku, maka keperluan untuk zakat itu masih wajib ke atas puan lah. Kalau duit tu dah ada nanti. Sebab sekarang ni tak ada sebab kita tak keluar lagi kan. Tak, walaupun saya maksudnya keluarkan secara bulanan, saya tak ambil sekali lamsam, tetapi that one is already consider mine kan, saya punya kan. Itulah in between yang 55 to 57 tu okey lah saya kena juga. Oh okey. Dia berapa 2.5% kan? Yes, you are right. 2.5%. Betul. So benda tu sebab kata make sure dulu. Pertama tolong make sure dulu dengan KWSP tentang isu Islamic punya account tu, sama ada ia terlibat dengan, dia termasuk sekali dengan orang kata pelarasan ataupun pengurusan pembayaran zakat harta ataupun dia tidak buat. Kalau dia tak buat, kita kena buat lah. Yang tu yang saya tak pasti tu. Kalau saya confirm macam tabung haji, memang kita tak payah fikir lah. Betul tak? So sekarang sebab saya ada baca juga masa dulu isu KWSP nak tukar dan sebagainya tu, saya kata kenapa why not Islam Muslim punya pencarum buat enforcement, kerajaan enforce terus, semua yang Muslim terus tukar. Tak perlu nak fikir pergi konsen, sains, sebab itu kewajipan seorang Muslim kan untuk berada di dalam akaun Islamik. Betul. Betul tak? So bila diorang masih lagi letak kata, kalau tak silap saya lah pilihan, siapa yang nak pindah kepada Islamik datang untuk buat bagi konsen dan sebagainya. Saya kata ramai juga yang bising pada ketika itu supaya yang Muslim ni terus je, IC Muslim terus je pindah kepada akaun Islamik sebagai satu usaha, sebagai enforcement juga. Sebab kalau kalau Abu Bakar As-Siddiq pun memerangi orang tak bayar zakat, so ini juga kategori di bawah pemerintah untuk mereka enforcekan benda ni, terutamanya dalam konteks KWSP ni. So itu dulu, masa dululah tengah, lepas tu dah lama-lama dia slow kan. Jadi saya masa tu duk baca juga, antaranya adalah request tentang zakat, isu zakat lah, supaya orang-orang yang macam kita ni, yang ada dalam KWSP lagi ni, kita tak pening kan dengan soalan-soalan daripada umur ni berapa, yang ni kan berapa kan. So bila dia orang dah ada calculation, kita tak payah fikir dah. Keluar nanti duit, gedebuk nanti orang kata apa, langsam nanti kita uruskan yang itu sajalah. InsyaAllah. Okay, terima kasih Ustaz. Okay, sama-sama, terima kasih banyak. Warahmatullahi. Kita pergi lagi kepada hadis yang seterusnya. Jadi bila kita tengok Imam Az-Zahabi rahimahullah ini, dia memang orang yang strict tentang hadis. Jadi riwayat-riwayat awal di dalam setiap bab dia datang dengan hadis-hadis memang tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cukup untuk menceritakan kepada kita tentang besarnya dosa orang yang tidak bayar zakat. Mari dengan ayat Al-Quran lain, semoga ia menjadi iktibar kepada kita. Bila datang ke ujung-ujung sikit, kita akan jumpa beberapa riwayat yang ada perselisihan pendapat di antara kalangan para ulama tentang status hadis itu. Mungkin dia datang dengan hadis hasan dan mungkin juga dia datang dengan hadis dhaif, tetapi dekat ujung-ujung bab. Hadis dhaif pun bukan ijma' ulama hadis mengatakan hadis dhaif, tetapi kita boleh gunakan sebagai sokongan kepada supaya kita faham tentang besarnya
dosa orang yang tak bayar zakat. Daripada Nabi SAW, dia kata fi man mana'a zakat. Daripada Nabi SAW, siapa-siapa yang tidak bayar zakat. Nabi kata apa? Man mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra malihi azmatun min azamati rabbina. Siapa-siapa yang melarang ataupun tidak membayar zakat, fa inna akhidhuha. Nabi kata apa? Maka kami sesungguhnya akan mengambil. Dekat sini yang kita kata kerajaan betul-betul kena buat orang kata apa, penguatkuasaan terhadap perkara-perkara yang memang dapat dikesan sumber. Itu sebab kadang-kadang orang nak lari ni dia buka, dia letak dekat akaun yang tak tahu letak dalam macam mana orang kadang-kadang macam orang lari daripada bayar teks lah. Jadi teks kerajaan enforce betul-betul dari segi teks. Bagaimana badan-badan agama nak melakukan penguatkuasaan terhadap pembayaran zakat. Dan mereka setiap negeri pusat zakat dah cuba dah buat sebenarnya, cumanya mungkin mereka tak ada kuasa sampai tahap macam LHDN lah. Mereka tak ada kuasa tahap macam LHDN ni kan. LHDN ni kalaulah pusat zakat mampu untuk buat macam LHDN buat, maka insya-Allah makin banyaklah duit zakat. Sekarang ni pun berjuta-juta setiap negeri. Alhamdulillah. Pertama ni di atas kesedaran, yang keduanya di atas usaha-usaha yang pusat-pusat zakat buat, pusat pengutus zakat buat. Alhamdulillah orang dah bayar zakat, tetapi masih ada banyak lagi orang-orang yang tak bayar zakat. Dan Nabi kata fa inna akhidhuha, dan maka sesungguhnya kami akan mengambil zakat tu, wa syatra malihi, dan sebahagian daripada harta mereka. Azmatan min azamati rabbina, sebagai satu tanggungjawab ataupun perkara yang wajib bagi mereka daripada tanggungjawab yang mereka wajib buat berdasarkan arahan-arahan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sebenarnya hadis yang panjang juga sebenarnya. Taklah panjang sangat, tapi lebih kurang potongan ini Imam Zahabi buat mari ni, potongan ni agak potongan separuh daripada hadis asal. Hadis asalnya fi kulli sa'imati ibil fi arba'ina bintu labunin wa la yufarraqu ibilun an hisabiha man a'taha mu'tajiran falahu ajruha. Ini awal hadis tu. Nabi kata apa? Nabi kata pada setiap sekumpulan unta yang dibela, yang dipelihara dalam jumlah 40 ekor unta, bintu labunin, anak unta betina, yang mana tidak, bintu labun ini satu istilah, tapi makna dia adalah bintu labun ini dia adalah seekor unta yang umurnya 2 tahun nak masuk ke 3 tahun. Itu nama bintu labun. Unta betina labun. Kalau orang Arab dia kata bintu labun, makna dia adalah anak unta betina yang umur 2 tahun nak masuk ke 3 tahun. Maka zakatnya adalah daripada seekor unta macam tu. Maksudnya tak acilah dia ada 40 ekor unta. Tu dia kata kat sini, dia kata wala yufarraqu ibilun an hisabiha. Tak beza, tak boleh beza, tak dibezakan. Maksudnya tidaklah 40 ekor tu perlu kepada semuanya umur 2 tahun nak masuk 3, tak. Kalau ada 40 ekor sahaja, tak kira kurus kering ke gemuk ke, tak cukup umur ke apa ke, dah kira dah 40 dah. Tapi yang nak diberi zakat itu, kalau saya silap tolong betulkan saya. Tapi yang nak diberikan zakat itu mestilah unta betina yang umurnya 2 tahun nak masuk ke 3 tahun. Tak acilah dia ada 40 ekor, tiba-tiba dia bagi anak unta yang umur baru 6 bulan. Tak boleh lah. Dia mesti bagi anak unta betina yang umur 2 tahun nak masuk 3 tahun. Nabi kata man a'taha mu'tajiran, siapa-siapa yang bayar zakat unta ini dengan mengharapkan pahala dan redha daripada Allah SWT, maka baginya pahala, baginya redha Allah Taala, baginya rahmat. Lepas tu barulah mari hadis yang Imam Az-Zahabi bawa ini, siapa-siapa yang menghalang ataupun tidak membayar zakat, maka sesungguhnya kami akan mengambilnya. Ini yang kata kalau pemerintah faham benda ni, fa inna akhidhuha, kena sungguh-sungguh ambil. Sebab Abu Bakar As-Siddiq betul-betul perangi.
Dia tak tinggal, dia tak main-main dalam bab zakat ini. Sebab zakat juga pertamanya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Yang keduanya, ia akan mengganggu hak orang-orang lain juga. Mengganggu hak orang lain. Sebab kalau tak bayar zakat, sebab Allah dah takdirkan di dalam kalangan masyarakat, dalam dunia ni, dalam keadaan umat Islam ni, ada yang miskin, ada yang kaya. Ada orang yang miskin, dia dah usaha dah, tapi tak boleh juga. Dia dah usaha dah, dia tak boleh juga, tak dapat juga. Dapatlah sikit-sikit, maka kita kena kesian, kita kena bayar zakat. Kita kena bayar zakat dulu sebab kita kesian kepada mereka. Ini satu konteks hubungan di dalam masyarakat. Dan sebahagian daripada hartanya, Nabi kata, sebagai satu tanggungjawab ataupun arahan, kewajipan, di antara kewajipan Tuhan kami, Azza wa Jalla. Laisa li ali Muhammad syai'un minha syai'un. Nabi tekankan dalam hadis itu lagi, hadis yang tadi tu, ujung selepas tu dia kata, laisa li ali Muhammadin minha syai'un. Dan tidaklah bagi keturunan Muhammad ini sebahagian daripada zakat itu sedikit pun. Itu sebab hadis ini juga menjadi sumber kepada hukum. Dia ada hadis-hadis lain juga sebagai dalil kepada haramnya ataupun keturunan Nabi SAW tak boleh makan duit zakat. Tak boleh makan duit zakat. Hadiah tak ada masalah, tapi zakat tidak boleh. Okey. Itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Nasa'i juga, dan Ahmad Ibn Hanbal juga di dalam musnadnya, dan kategori hadis ini adalah hasan. Hadis awal-awal tu Muslim, Bukhari dan sebagainya, sekarang dah masuk kategori hasan. Okey. Lepas tu hadis yang seterusnya, apa Imam Az-Zahabi bagi tahu? Apa Imam Az-Zahabi bawa? Dia kata daripada Yahya, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dan Nasa'i daripada Bahz bin Hakim, daripada ayah dia, daripada tok dia. Dan juga daripada Yahya bin Kathir, Amir Al-Uqaili, sesungguhnya ayahnya menceritakan kepada dia, annahu sami'a Aba Hurairah, mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar. Ada seorang daripada 3 orang, maksudnya ada satu jenis manusia daripada 3 jenis manusia yang awal masuk neraka. Yang pertama, amirun musallat. Musallat. Seorang raja yang jahat, seorang raja yang zalim, seorang pemerintah yang kejam. Musallat ni dia macam raja yang sentiasa memegang cemeti, yang sentiasa memegang alat untuk pukul orang. Sekarang ni raja tak pakai alat pemukul dah, dia ada kuasa. Dia kata pergi tembak, pergi tangkap, pergi hukum, pergi ambil, pergi roboh, pergi macam-macam. Itu kuasa pemerintah. Maka cemetinya pemerintah zaman sekarang, arahan-arahan dia lah. Dulu-dulu zaman kabilah, orang yang kuat lah, ada pedang, ada ni, dia libas je. Itu tanda, itu simbol, simbolik kepada raja yang zalim. Yang kedua, dzu tharwatin la yuaddi haqqallahi fi malihi. Orang-orang yang ada kekayaan tetapi tidak membayar ataupun tidak menunaikan tanggungjawab dia, tanggungjawab Allah SWT, tanggungjawab dia kepada Allah SWT dalam konteks harta dia, fi malihi. Yang kedua, wa faqirun fakhur, dan juga orang yang fakir tetapi sombong. Orang yang fakir tetapi sombong. Kalau orang kaya sombong pun jahat dah, tak bayar zakat, cakap bongkak, takabur dan sebagainya, maka orang yang miskin yang sombong dan takabur ini lebih teruk lagi daripada orang yang kaya tetapi sombong. Kedua-duanya jahat, kedua-duanya teruk, kedua-duanya berdosa. Tetapi fakir yang sombong ini, yang angkuh ini adalah lebih teruk lagi. Okey. Nabi menyebut benda ni di dalam satu hadis. Yang pertama maksudnya orang yang tak bayar zakat ini adalah termasuk dalam 3 kategori golongan orang-orang yang awal masuk neraka. Hadis ini memang ada sedikit perselisihan pendapat ulama di dalam status hadis ini, tetapi klasifikasi hadis ini, tetapi ada di kalangan mereka mengatakan hasan, ada yang mengatakan isnadnya okey, ada yang meletakkannya di dalam kalangan kategori hadis yang dhaif. Jadi macam saya dah pernah sebut sebelum ini,
tentang kalau berlaku je perselisihan pendapat ulama di dalam di kalangan ulama hadis tentang satu hadis, dia meletakkan hadis itu bukan berada di tahap hadis yang dhaif ataupun lemah yang sangat-sangat. Tapi kalau semua ataupun majoriti ulama hadis mengatakan hadis itu dhaif, maka hadis itu dhaif. Kalau ada lagi di kalangan para ulama dia kata hadis ini maudhu', dia seorang je kata, jadi hadis itu menjadi dhaif yang sangat-sangat ataupun ada sebab perawi-perawinya tidak diketahui, ditinggalkan periwayatan daripada dia dan sebagainya, maka itu di antara tanda-tanda yang membuatkan hadis itu menjadi dhaif yang sangat-sangat. Tetapi hadis yang kita baca tadi ni dia berada di dalam kategori yang dhaif tetapi bukan dhaif yang teruk. Itu sebab kita kata Imam Az-Zahabi rahimahullah ini bila dia nak pilih hadis, nak letak dalam kitab Kabair, dia betul-betul pilih walaupun dia akan ambil satu dua hadis yang dhaif tetapi dia akan susun, dia letak dekat mana? Dia letak dekat ujung dalam bab sebagai satu sokongan sahaja. Dan hadis ini kalau kita tengok dekat sini dia kata Ibn Hibban dan sebagainya. Okey. Jadi ada satu lagi hadis. Hadis ini pun lebih kurang juga. Ada juga isu dekat hadis tapi boleh dibacakan sebagai sokongan, sebagai panggil mutaba'ah ataupun dalam bab fadail al-amal. Daripada Syarik wa ghairihi, daripada Abi Ishaq, daripada Abi al-Ahwas, daripada Abdullah bin Ibn Mas'ud. Ini kata-kata Abdullah bin Mas'ud, bukan hadis, bukan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi kata-kata Abdullah bin Mas'ud. Apa dia kata? Dia kata umirtum bis salati waz zakah. Kamu disuruh, dia refer kepada Al-Quran, aqimus salah wa atuz zakah. Abdullah bin Mas'ud dia kata apa? Umirtum bis salati waz zakah. Kamu disuruh untuk bersolat, untuk menunaikan solat, mendirikan solat dan menunaikan zakat. Faman lam yuzakki fala salata lahu. Siapa-siapa dan maka sesiapa yang tidak membayar zakat maka tidak adalah solat baginya. Makna dekat sini bukanlah orang yang tak bayar zakat ini dia tak payah solat, tak. Tapi nak menceritakan bahawa Allah letak dalam Quran itu solat dan zakat itu dalam satu ayat yang sama. Maka kepentingan dan besarnya zakat itu selepas solat itu perlu difikirkan, perlu dimuhasabahkan, perlu difahami. Maka siapa-siapa yang tak bayar zakat maka seolah-olah macam tak solat. Macam tu. Itu sebab Abu Bakar As-Siddiq tidak membezakan di antara orang yang murtad, orang tak solat dengan orang tak bayar zakat. Maka kita fahami bahawa orang-orang yang tak bayar zakat ini adalah orang-orang yang melakukan dosa yang besar. Orang-orang yang melakukan dosa yang besar, semoga kita terhindar daripada tidak membayar zakat. Semoga Allah bagi kita rasa sentiasa nak cari aku ni bayar zakat ke tak lagi. Kita menjadi orang yang ambil berat tentang zakat. Kalaulah kita contohnya kadang-kadang kita kan siapa-siapa yang kerja kerajaan lagi lah, siapa-siapa yang kerja kerajaan lagi dia ada potongan zakat, potongan dia kata PCB, potongan cukai tak ingat dah saya dia punya singkatan itu, PCB itu dia ada dalam setiap gaji. Itu untuk LHDN. Okey. Tapi pindahkanlah kalau boleh pergi kepada pusat zakat. Pindahkan kepada pusat zakat. Hari itu ingatkan bila pindah kepada pusat zakat negeri ataupun apa, PCB itu tak ada. Tapi kadang-kadang dia ada juga catatan potongan PCB itu. Tapi tak ada masalah. Sebab nanti dia akan waive balik bila kita buat laporan LHDN, e-filing dan sebagainya. Tidak ada masalah. Dia akan datang balik nanti insya-Allah. Tapi sekurang-kurangnya kita dah selamat dalam bab zakat. Tapi kalau kita harap PCB saja, kadang-kadang takut kita terlupa nak bayar zakat. Walaupun zakat zakat pendapatan ni sebenarnya khilaf di kalangan para ulama, tetapi dalam bab zakat pendapatan ini tak silap saya, pendapat zakat pendapatan ini kita tak ikut mazhab Syafi'i, kita mengikut pendapat mazhab Abu Hanifah kalau tak silap saya. Tak kisahlah, yang pentingnya mazhab itu semua mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita melihat kepada kepentingan dan keperluan zakat itu perlu dikumpul dengan cara yang begitu untuk menyelamatkan ramai manusia daripada dia mungkin terlepas pandang tentang zakat-zakat, perniagaan dia dan sebagainya, maka itu lebih baik kita tengok dari segi maslahahnya. Maka siapa-siapa yang sedang bekerja kalau boleh alihkan sebahagiannya kepada pusat zakat negeri-negeri itu adalah lebih baik, insya-Allah. Semoga kita sekurang-kurangnya bila Allah tanya kita kata kita dah usaha dah, aku tertinggal ya Allah, kita minta Allah ampunkan kita kalau kita terlepas pandang tentang beberapa perkara. Tetapi benda yang kita boleh buat secara sistem ini,
kita cuba buat dulu. InsyaAllah tidak ada rugi, insyaAllah harta akan makin berkat, akan makin mendapat rahmat Allah SWT. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Katanya kalau gaji kita ada tolak zakat tapi di EPF umur 50 dan 55 kita nak tolak dua zakat lagi. Yang duit zakat duit zakat pendapatan isu lain. Zakat pendapatan tu zakat pendapatan. Zakat EPF ini zakat harta yang kita dapat gerbuk tu. Bila cukup je haul tu memang kita kena bayar zakat. Itu hukum dia lah, tapi tak banyak mana pun. Kalau 2.5%, kalau 2.5% maksudnya kalau 100 25 sen kan, kalau 100 25 sen gitulah, lebih kurang. InsyaAllah boleh cek balik dari dia dekat dalam pusat zakat ni dia ada kalkulator zakat, boleh cek sendiri insyaAllah. Bab zakat ni sebenarnya saya tak berapa mahir sangat, saya takut saya tersilap, jadi saya rasa boleh tanya para asatizah di dalam yang mengajar bab fiqh. Saya ni sebenarnya sebab dekat USIM saya ni dah duduk dekat macam-macam bidang. Mula-mula masuk sebagai pensyarah dekat fakulti syariah. Lepas tu pindah kepada fakulti kepimpinan. Sedangkan saya punya degree dalam bab hadis dan Quran dan hadis. Jadi bila duduk dalam program-program dakwah dan sebagainya, bukan alasan lah, kadang-kadang tak sempat nak mendalami betul-betul dalam bab fiqh. Ada masa sempat baca, tak sempat itu, ya Allah, kadang-kadang rasa sedih tak sempat nak baca bab fiqh. Sedangkan itu pun para asatizah kena faham juga. Saya minta maaf kalau saya tak boleh nak menjawab dengan baik dalam bab hukum hakam tentang zakat, tapi dalam bab hadis, dalam bab Quran tu memang saya sentiasa berada di dalam dalam radar itulah, pembacaan itu, berkaitan dengan dakwah, khidmat masyarakat dan sebagainya. InsyaAllah itu memang bidang saya lah. Dalam bab zakat, dalam bab fiqh ni saya ada boleh jawab perkara-perkara yang saya yakin untuk jawab, saya jawab, tapi ada benda-benda yang saya rasa agak lemah, ada kekurangan yang banyak dalam bab itu, saya mohon maaf sangat-sangat. Boleh dapatkan jawapan ataupun kepastian yang lebih daripada para asatizah yang lain. Potongan sukan berjadual. Terima kasih banyak. Saya okey. InsyaAllah semoga kita bayar kena bayar RM2. RM2.5, 100 RM2.5, okey. 2.5%. InsyaAllah moga Allah bagi kita kekuatan lah. InsyaAllah harta yang kita bagi ke jalan Allah Ta'ala tu dia tak akan kurang. Yang pertama ni InsyaAllah dia akan jadi harta kita, sedekah jariah kita, akaun kita dekat akhirat nanti InsyaAllah. Dan secara pengalaman dan janji Allah Ta'ala pun sebenarnya dia akan datang dalam bentuk-bentuk yang lain lagi. Semoga rahmat dan keberkatan dan ketenangan hidup tu penting. Kadang-kadang kita ada banyak duit tapi hilang je kadang-kadang kan. Tak tahulah. Tapi ingat, bila Allah kadang-kadang bila bergaji masuk je, masa itulah nak rosak kereta. Gaji masuk tu kadang-kadang kita demam. Gaji ada duit sikit je pergi sini. Bahawa itu sebenarnya dah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Sangka baik dengan Allah Ta'ala. Dan bila apa-apa yang berlaku tu, selalulah cakap, ya Allah, kalau ini cara untuk aku bersihkan rezeki aku redha. Kalau ini cara, sebab kita kadang sakit, kita perlukan duit itu kadang-kadang, ya Allah, kereta pula rosak, ada benda nak ni. InsyaAllah. Cuba redha, cuba kuat, cuba sangka baik dengan Allah Ta'ala. Kita wajib sangka baik dengan Allah Ta'ala sebab bila kita doa dekat dalam sembahyang, Rabbana atina fid dunya hasanah, paling kurang kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita doa supaya kita bersih harta kita daripada riba, daripada perkara-perkara yang haram, maka itu segala benda yang Allah jadikan, Allah takdirkan kepada kita untuk membersihkan harta kita insya-Allah. Semoga kita tergolong dalam golongan orang-orang yang sentiasa membayar zakat, mendapat rahmat dan keberkatan dalam hidup kita dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada soalan lain kan? Ada soalan lain tak? Tak ada kan? Okey, kalau tak ada kita berhenti dulu, insya-Allah kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan, sesi depan dalam dosa besar yang ke-6. Dosa besar yang ke-6 Ustaz, insya-Allah dalam hak kepada bapa. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz Muhammad Zahar atas kesudian Ustaz untuk berkongsi ilmu mengenai dosa-dosa besar ini, iaitu tidak menunaikan zakat. Ya, maka seharusnya kita
lihatlah ia adalah satu ancaman keras bagi orang-orang yang tidak menunaikan kewajipan berzakat ini. Dan semoga Allah juga mengampuni dosa-dosa besar kita sebagaimana kita bersungguh dalam taubat kita, insya-Allah. Semoga kita di lain kesempatan akan bertemu bersama dengan Ustaz dan para jemaah sekalian, dan teruskanlah lagi dalam kuliah duha ini untuk pusat ilmu yang seterusnya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Arif Zaki. Dan Ustaz, kita tangguhkan dulu majlis ilmu ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.